wasiat Nabi yang kelima yang kita nak lihat pada hari ini, pesanan kepada muslimat, pesanan yang boleh kita jadikan sebagai pegangan. Satu perkara saya nak tekankan dalam kehidupan kita ni, kalau tidak ada pedoman maka kita akan kita akan mudah rosak. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang tidak akan selama-lamanya sesat selagi mana kamu berpegang kepada kedua perkara tersebut, iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka disebabkan itu kita mengambil pedoman dan panduan, kita belajar apa yang Nabi pesan, supaya kita tahu kehidupan ni apa tujuan, untuk ke mana, apa yang nak dilakukan, apa yang kita perlu usahakan supaya sampai ke akhirat dengan selamat. Dan saya nak menyebut juga kita dah masuk kepada Zulhijjah untuk kita mengadakan ibadah korban bagi sahabat-sahabat yang masih belum mendaftar, yang masih ada duit tapi sayang ada sifat dalam diri kita ni, satu sifat kikir. Bila nak buat kebaikan kita rasa duit tu macam akan hangus maksud dia duit tu memang tak nampak berkurang. Tapi kita kena yakin duit tersebut sebenarnya kita laburkan untuk jalan yang memberi pulangan yang lebih baik. Yakin sajalah. Kalau yang ada lebihan duit, maksudnya dah lepas segala perbelanjaan, ansuran bulanan semua dah cukup bayar, bil api, air, internet semua dah bayar. Adalah lebih duit bulan ni, saving ke gunakan duit tu untuk berkorban. Sebab ibadah ni hanya setahun sekali dan ianya sangatlah digalakkan jadi sebab itu sahabat-sahabat, siapa yang masih belum mendaftar, bolehlah cari mana-mana badan yang menyediakan servis pelaksanaan korban. Masuklah yang rasa duitnya tak berapa banyak, kita boleh ambil yang sesuai dengan kemampuan, seperti korban di luar negara yang ada tawarkan package yang lebih murah. Saya tak sebutlah kat sini package apa, boleh cari sendiri tuan-tuan dan puan sekalian yang berkemampuan, yang suka nak buat di tempat sendiri, itu lebih bagus. Yang boleh lihat sendiri haiwan sebelihan itu lebih bagus. Kalau ada di Malaysia ada yang 800 lebih, 700 lebih. Kalau di Sabah Sarawak ada 600 lebih satu bahagian jadi kepada sahabat, tolonglah buat sebab banyak sangat fadilat. Boleh carilah ceramah berkaitan dengan ibadah korban. Jadi siapa belum daftar, daftarlah, buatlah. Harta yang kita rasa kurang tu sebenarnya kita laburkan ke jalan Allah. Dan Allah memberitahu dalam dalil ayat Quran, dalam hadis Nabi beritahu juga tentang fadilat orang yang melaksanakan korban. Nanti di akhirat kuku, bulu, tanduk haiwan sembelihan tersebut yang kita korbankan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan ibadah kita. Jadi siapa yang belum laksanakan ibadah korban, kalau ada kemampuan, tolong laksanakan. Okey? Jadi kita sambung wasiat yang kelima, iaitu berkaitan janganlah menghindari tempat tidur suami. Untuk muslimat, janganlah menghindari tempat tidur suami. Kadang-kadang kita dengar orang kata kalau menolak ajakan suami untuk bersama, malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Sebenarnya ini merupakan satu hadis yang ada dalilnya, ada sumbernya. Cuma saya bacakan dulu satu hadis yang menjadi sandaran topik ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih wa fi riwayah hatta tarji'. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari, hatta tusbih. Wa fi riwayah, ataupun dalam satu riwayat yang lain disebutkan sehinggalah ia kembali. Ini berkaitan dengan hadis yang menunjukkan kepada hubungan suami dan isteri. Hadisnya hasan sahih, ditakhrij oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dalam As-Sunan. Dan lafaz yang disebut sini ialah daripada Muslim.
Yang kita nak tengok ialah hadis ini, apakah maksud isteri janganlah menghindari tempat tidur suami? Ya, malaikat melaknatnya sampai subuh. Adakah kalau isteri itu sakit tetap kena melayan suami sebagaimana selayaknya? Ya, maka kita tengok Islam bagaimana meletakkan ketaatan seorang wanita kepada suami. Pertama, wahai saudari muslimahku, ini merupakan wasiat daripada Rasulullah yang sangat berharga. Baginda memperingatkan wanita muslimah agar tidak menjauhi tempat tidur suami tanpa ada uzur. Maksud dia, wanita tersebut tidak ada sebab atau alasan yang menghalanginya daripada dia tidur bersama suami, atau bila suami ajak ke tempat tidur untuk tidur sekali, atau kiasan juga kepada mengajak isteri melakukan hubungan suami isteri kalau isteri menolak tanpa ada sebab, tanpa ada keuzuran, maka inilah isteri yang tergolong dalam hadis yang disebutkan mendapat laknat malaikat sehinggalah subuh, ataupun sehinggalah dia kembali kepada suaminya. Jadi kita tengok sakit yang keras, seperti sakit yang keras, bermaksud uzur ni apa? Bukan dalam kategori menyampah lah, malas nak melayan. Itu bukan uzur ya. Maksudnya kalau isteri tersebut sakit, ya, sakit yang tidak membolehkan dia melayan suami. Kalau mungkin isteri tu dia sendiri kena jujur, bukan sakit yang dibuat-buat. Ya, bukan sakit sikit tetapi dia kata Allah pening kepala, tak larat, padahal sebab dia sekadar malas layan lah, tak ada mood lah. Ya, jadi isteri sendiri kena jujur sebab malaikat yang berada, yang mencatat tu tahu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu keadaan sebenar. Maka bukanlah kalau isteri tu sakit, perut tak larat, ya, masih lagi perlu melayani dengan kasar, dengan paksaan suami. Tidak. Islam tidak zalim, ya, tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini kalau menolak ajakan suami tanpa sebarang keuzuran. Bahkan wanita haid juga, ya, apabila suami mengajak dia masuk tidur, dia perlu mentaati suaminya walaupun tidak boleh bersetubuh, tetapi suami masih berhak berseronok bersama isteri. Jadi faham-fahamlah, ya, suami isteri bagaimana seronoknya, guraunya, menikmati tubuh isterinya. Jadi perkara itu suami masih berhak lakukan ketika isteri dalam haid, kecuali jika dalam keadaan bersetubuh tak bolehlah, ya. Tetapi selain daripada itu suami masih berhak untuk mengambil manfaat daripada isteri, ya. Jadi kalau haid pun bukan alasan. Kalau suami ajak ke tempat tidur, isteri kata, pergilah dulu, saya kan tak boleh solat, contoh. Jadi tidak ada hak untuk isteri berkata begitu. Kalau keadaan dia sihat, dia masih perlu melayan suaminya. Ya, jelas ya. Kenapa ya? Kenapa Islam mengambil berat berkaitan dengan perkara ini, ya? Kerana Islam ini menghendaki agar hubungan suami dan isteri antara lelaki dan wanita ni menjadi kuat, kekal dan kukuh. Maka Nabi menjelaskan masalah yang dapat menyebabkan hubungan ini lemah dan retak. Ya, sebagaimana Nabi memberikan batasan hak kepada suami terhadap isteri dan hak isteri kepada suami supaya hubungan rumah tangga menjadi harmoni. Sebab tu saya sebutkan wanita manusia dia dipegang dengan Quran dan Sunnah. Sebab ada kalanya kehendak nafsu kita, kehendak manusiawi kita ni tak selari dengan apa yang Islam gariskan kerana dah ada campur tangan nafsu. Dah ada campur tangan syaitan. Kadang mungkin ada isteri dia ada perasaan malas nak melayan suami, ya, ataupun dia dah minta maaf, ya, mungkin usianya usia dah menopause, ya, usia yang mungkin nafsu syahwat perempuan tu sudah lemah, dia kurang rasa nak melayan suami. Tetapi suaminya masih lagi steady, suaminya masih lagi minta maaf sebut, ya, masih lagi dalam keadaan suka dilayan oleh isteri. Jadi kadang-kadang isteri ni ada yang malas nak melayan suami. Ada yang kata tak ada mood, ada yang kata tak ada hati, ada yang kata alah suami kita dah tua-tua tak payahlah nak manja-manja. Hakikatnya perkara itu memberikan hubungan yang lebih baik, memberikan kesan kepada hubungan rumah tangga. Ya, maka Nabi memberikan ancaman kepada wanita yang sengaja tidak mahu
mengikuti ajakan suami ke tempat tidur, sama ada untuk suami berseronok dengan isteri ataupun untuk suami bersetubuh dengan isteri, maka dia mendapat laknat malaikat sehingga subuh ataupun sampailah isteri tersebut kembali semula kepada suaminya. Jadi jelas di sini sebab apa? Sebab hubungan di atas katil, minta maaf sebut ya, bahasa-bahasa begini, hubungan di bilik tidur memberikan kesan yang besar dalam rumah tangga. Saya rasa hadirin hadirat yang mendengar di depan saya yang sudah berkahwin tahu pentingnya perihal ni, terutamanya kepada kaum lelaki. Sebab sememangnya nafsu untuk melaksanakan hubungan suami isteri, ya, nafsu seksual ini lebih kepada orang lelaki. Ini ditulis dalam buku ini juga. Keinginan ataupun kepenahanan lelaki untuk tidak bersetubuh dan keinginan lelaki untuk bersetubuh dia boleh jadi lebih tinggi daripada perempuan. Dan ketahanan lelaki untuk tidak melakukannya, misal kata kalaulah sudah terangsang ataupun naik syahwat, suami nak bersetubuh dengan isteri, tetapi isteri tu dia tak nak tanpa sebab yang kukuh, yang suami tu tak faham kenapa dia tak nak. Kalau dia sakit tu lainlah, suami kena bertolak ansur lah, takut mudarat kepada isteri. Tapi misal kata suami tu dia nak lakukan hubungan tapi isteri tak nak, pasti akan menimbulkan keretakan kepada rumah tangga. Betul tak tuan-tuan sekalian? Suami akan rasa kecewa, akan rasa marah. Dan ini menunjukkan isteri tersebut ada sifat tidak taat kepada suami tanpa sebab. Jadi sebab itu, kenapa Nabi sebutkan yang antaranya ialah hubungan seksual ataupun hubungan suami isteri itu sendiri, termasuklah berseronok-seronok, hubungan-hubungan selain daripada sebelum bersetubuh dan sebagainya, pegangan-pegangan, sentuhan sebenarnya sangat penting dalam rumah tangga. Maka kalau isteri mengabaikannya, maka akan berlakulah frustration, kekecewaan yang akhirnya akan menyebabkan kurangnya harmoni hubungan tersebut. Jangan ambil mudah hubungan layanan kepada suami maupun isteri, ya. Dan hal ini juga tertakluk kepada suami. Suami juga perlu meraihkan keinginan dan hak isteri dalam melayani isterinya, ya. Jadi suami pun sama jugalah. Bukan isteri saja yang perlu mengikuti keinginan suami, tetapi kalau suami tersebut, isteri ada keinginan untuk bersama, suami juga perlu menjalankan tanggungjawabnya. Yang ini juga terkandung dalam nafkah batin. Ya, nafkah batin ni juga termasuklah menjaga perasaan kasih sayang. Ya, tetapi yang paling berat di sini nafkah batin adalah berkaitan dengan memberikan layanan kepada isteri dengan baik. Kemudian kita tengok lagi, kadang-kadang suami menjauhi tempat yang ada isterinya untuk mencari ketenangan. Ya. Kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga ni kadang ada yang serabut dalam rumah. Ya. Siang-siang semua pergi kerja. Yang siang-siang keluar rumah gaduh dengan suami isteri gaduh. Suami keluarlah. Kan kalau aku duduk lama-lama kan makin banyak bergaduhnya. Jadi bila biasanya suami isteri bertemu ni? Biasanya suami isteri bertemu ketika malam, ketika nak tidur. Jarang sekali lah tidur di luar. Pasti akan tidur di tempat tidurnya. Maka inilah masa sebenarnya suami isteri membaiki balik hubungan. Jadi pentingnya hubungan di tempat tidur bukan sekadar untuk hubungan seksual semata-mata, tetapi juga supaya apa-apa konflik atau keretakan dapat dicantum kembali ketika suami isteri bertemu di tempat tidur. Ya, ini penting untuk keharmonian suami isteri. Dan kita tengok waktu PKP, kenapa bertambah domestic violence, bertambah nyata konflik rumah tangga banyak berlaku ketika PKP. Sebab kalau waktu biasa orang sibuk keluar bekerja, jadi tak bertemu, suami isteri tu jaranglah bertemu muka di rumah. Bila PKP, kau pandang aku pandang kau 24 jam. Jadi apa-apa nak gaduh tu banyak masa nak gaduh. Itu yang jadi PKP pun ada banyak berlaku masalah rumah tangga. Begitulah nak disebutnya kadang-kadang ketika siang suami isteri tak bertemu. Ya dah tak bertemu langsung.
bila masa nak merapatkan kembali hubungan dalam kesibukan kerja, balik pun dah penat, menghadap jam, malam nak jaga anak lagi, ya, nak tengok anak buat kerja sekolah, nak layan anak. Bila suami isteri ni bertemu di tempat tidur, maka itulah pentingnya suami isteri menjaga, ya, kepatuhan. Bila suami ajak isteri ke tempat tidur, isteri akurlah, ya, sama ada suami tersebut nak adakan hubungan ataupun sekadar ialah nak merapatkan kembali, ya, nak bersentuhan dengan isteri dan sebagainya. Maka isteri jangan ambil mudah, ya, isteri depan saya. Kalau suami ajak tidur tu janganlah, tak apa, sekejap lagi saya masuk lah, pergilah dulu nak tengok drama dulu ni, ya, nak lipat baju, ya. Kalau suami tersebut dia bagi, tak apa, tapi dibimbangi kalau suami tersebut tidak reda, kalau suami marah, kalau suami ada rasa tak senang, ini kita bimbang mengundang laknat daripada para malaikat. Kemudian tengok daripada satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke atas tempat tidur, lalu isterinya tidak mahu mendatanginya, lalu suami itu marah kepadanya, malam itu maka para malaikatnya melaknat sehingga pagi hari. Ya, maksudnya masalah ini masalah yang besar. Isteri menolak ataupun isteri tersebut dia berpura-pura sakit. Dia tak nak suami marah, dia pura-pura sakit. Ini juga tidak dibenarkan. Dalam firman Allah, dalam hadis Nabi SAW ini kita tengok perkataan baginda apabila seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, ya. Ibnu Abu Jumrah berkata, tempat tidur ini merupakan satu kiasan daripada bersetubuh ataupun bersama dalam hubungan suami dan isteri, ya. Jadi sebab itu, ya, kita tengok di sini kiasan yang dilakukan ialah kerana ianya merupakan satu ayat yang mengundang rasa malu, ya, di antara Quran dan Sunnah. Maka santunnya Nabi ni, baginda menyebut, ya, kiasan kepada ke tempat tidur itu ialah perkara-perkara berkaitan hubungan suami isteri kerana ia merupakan satu kiasan lah. Jadi Nabi sendiri memperhatikan ayat baginda dengan baik ketika menerangkan. Kemudian ayat baginda, lalu isteri tidak mahu mendatanginya, ya, lalu suami marah kepadanya. Menurut Al-Hafiz, dengan adanya tambahan daripada riwayat, iaitu lalu suami marah kepadanya pada malam itu, itulah yang menjadi sebab laknat. Ya, kalau suami tak marah, suami tak kisah, ataupun kalau suami tersebut dia faham isteri sakit dan sebagainya, ada alasan kukuh, maka tidaklah isteri tersebut mendapat laknat itu. Jadi kalau ada sebab, tak apalah. Bukannya Islam ni zalim. Pening kepala, sakit pun nak kena layan suami. Di sini kalau perempuan tu segar-bugar, ya, dalam keadaan mampu, ataupun dia mampu tapi dia pura-pura sakit, ini yang tidak dibenarkan, ya. Dan kita tengok, ya, kesimpulannya apa faedah daripada hadis ini. Pertama, Ibnu Abi Jumrah rahimahullah menyebutkan, pertamanya, dalam hadis ini terkandung dalil tentang terkabulnya doa para malaikat. Okey? Maksudnya doa para malaikat itu ada untuk umat Islam, ya. Sebab itu dalam beberapa hadis yang lain juga disebutkan bagaimana malaikat mendoakan kebaikan untuk orang yang pergi masjid, untuk orang yang menunggu sehingga imam solat. Jadi sebenarnya doa para malaikat ini boleh, ya, disampaikan kepada Allah Ta'ala, doa untuk kita. Maka adanya ancaman ini kita kena ambil berat supaya kita tidak mendapat doa ataupun laknat daripada para malaikat. Yang kedua, di dalam hadis ini juga terkandung pengertian bahawa kesabaran laki-laki untuk tidak melakukan hubungan suami isteri itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Maksud dia sebenarnya kalau ikut daripada I think scientific pun, ya, memang lelaki ni lebih nafsu ataupun keinginannya tertumpu kepada hubungan tersebut. Jadi faham sendirilah, ya. Saya rasa puan pun insya-Allah boleh memahami maksud saya ini. Maksudnya isteri dia kena meraihkan lah. Isteri kena meraihkan orang lelaki punya fitrah ni.
Kadang-kadang ya, isteri mungkin macam saya sebut tadi lah, lepas bersalin ya, bila dah berusia sikit, mungkin isteri keinginan dia terhadap hubungan suami isteri begini dah semakin berkurang. Tapi isteri kenalah meraihkan suami tersebut. Ya, suami yang masih ada keinginan untuk bersama isteri, berseronok dengan isteri kena raihkan. Jangan pula bagi alasan alah dah tua-tua, alah dah alah anak dah besar, tak boleh ya. Jadi meraihkan keinginan dan kehendak suami tersebut. Dan isteri pula kalau rasa ada masalah, contoh dah muda lagi ada masalah mati putik, saya sebutlah di sini ya. Kalau isteri mengalami masalah keinginan seksual ke, saya nasihatkan agar bertemu doktor dapatkan rawatan. Sebab memang berlaku kadang-kadang isteri lepas bersalin, ya mungkin dengan kepenatan melakukan urusan rumah tangga juga ada mengalami masalah dalaman wanita, dapatkanlah rawatan daripada doktor atau orang yang bertauliah, kerana ini merupakan masalah yang boleh mengganggu hubungan suami isteri. Di samping itu, suami-suami juga bantulah isteri untuk beliau ni jadi fit, menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Maksudnya, kadang-kadang wanita ni bukan tak nak melayan suami, tapi mungkin penat menguruskan rumah tangga. Wanita sekarang ramai bekerja, pergi kerja, balik kerja, menghadap jam, naik LRT, kemudian balik rumah, tengok anak, nak ayam baju anak sekolah. Jadi macam mana isteri itu dia nak, kita kata memberi sepenuh hati dalam melayan suami kalau isteri itu penat sangat. Jadi suami pun nak isteri boleh melayan anda, contoh saya cakap contoh lah ya. Anda perlu membantu bersama-sama isteri ya, melakukan kerja rumah. Apatah lagi perempuan, dia punya kekuatan fizikal dia lemah berbanding lelaki. Ini betul ya. Kekuatan fizikal wanita kurang berbanding lelaki. Maka kalau suami nak dilayan isteri pada malam hari, di penghujung hari yang memenatkan itu, suami perlu bersama-sama menguruskan rumah tangga, bersama-sama dengan isteri ya. Apa-apa yang membuatkan isteri terlebih penat, suami cover lah. Ya, urusan rumah tangga kalau cover bersama isteri pun tak penat sangat, saya yakin insya-Allah kuranglah masalah menolak ajakan suami ini berlaku. Kecuali isteri tersebut memang dia ada masalah lah ya, mungkin dia saja tak layan suami ke apa, itu lain. Tapi kalau kerana kepenatan, suami perlu main peranan supaya isteri tersebut di penghujung hari pun masih mampu melayan suami. Jelas ya? Ini saya sebut seandainya lah jikalau ada situasi begini berlaku. Kemudian yang ketiga, di dalamnya juga terkandung dalil bahawa gangguan yang paling sering mengganggu lelaki ialah kehendak untuk menikah. Maka hendaklah para wanita membantu lelaki dalam hal ini. Ini juga ialah satu hikmah perkahwinan, pernikahan ya, supaya suami ni dia boleh menyalurkan nafsunya ke jalan yang halal. Maka isteri kena sedar hak ini dan kena bantu suami supaya mengelakkan maksiat yang boleh ataupun mungkin dilakukannya di luar. Betul, suami kena jaga diri, isteri juga kita jadilah pembantu suami agar mereka punya nafsu terjaga ya, sebab dapat disalurkan ke jalan yang halal. Penting ya wanita untuk ada mindset sebegini. Sebab itu lelaki dan perempuan Allah arahkan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 supaya jaga pandangan. Sebab apa? Pandangan ini juga di antara sumber kejahatan ataupun sumber yang dosa yang sebenarnya boleh membangkitkan syahwat. Misal kata suami ataupun lelaki melihat wanita yang berpakaian aurat terdedah, maka ini boleh membangkitkan syahwat dan mengundang kepada perkara tak elok. Mujur kalau ada isteri, bolehlah ya menyalurkan syahwatnya kepada isteri ya. Kalau tidak, ini yang berlaku ya, bila syaitan dah menghasut, iman lemah, itulah yang berlaku daripada mata, berlakulah maksiat-maksiat yang lain. Kemudian yang keempat ya, maka lelaki perempuan jagalah pandangan mata. Di dalam hadis ini juga terkandung isyarat keharusan taat kepada Allah dan sabar beribadah sebagai balasan terhadap pengawasan Allah kepada hamba-Nya. Sebab Allah tidak membiarkan sedikit pun dari haknya kecuali dijadikan orang yang bersedia melaksanakannya, sehingga para malaikat dijadikan melaknat orang yang membuat hamba-Nya marah kerana salah satu syahwatnya tidak dipenuhi. Maka setiap hamba perlu memenuhi hak Tuhan yang dituntut daripadanya. Maksudnya di sini ialah isteri-isteri, perempuan-perempuan yang kadang-kadang nak melayan suami ni pun bukanlah sepanjang masa seronok.
kadang-kala macam saya sebutkan tadi, isteri tak ada mood, ya, isteri dalam keadaan menyampah bergaduh dengan suami ke apa kan. Sebab itu beribadah kepada Allah, melayan ajakan suami ni juga beribadah kepada Allah perlu kesabaran. Yang bukanlah kata ikut mood aja. Kalau seronok nak buat, kalau tak nak buat, ya. Tapi perlu juga kepada kesabaran. Ada kala tak rasa seronok, ada kala rasa tak ada mood, tetap kena laksanakan. Kalau keadaan badan mengizinkan, bermaksud itulah sabar. Ya, kadang-kadang ada mood, kadang-kadang tak ada mood, tapi tetap patuh. Inilah sabar dan taat dalam beribadah, dan ketaatan dan kesabaran seorang isteri tersebut pasti dapat pahala. Ya, layan suami dapat pahala. Senangkan hati suami dapat pahala. Fikirlah pahala tersebut. Suami layan isteri dengan baik, anda dapat pahala. Menyantuni isteri, anda dapat pahala. Maka bila kita fokus kepada ibadah kepada Allah, insya-Allah kelemahan-kelemahan manusia tu dia tidak akan menghalangi kita daripada beribadah. Jelas ya? Maka melayan suami melayan kerana isteri memang perlukan kesabaran, dan kalau kita buat dapatlah pahala di sisi Allah. Imran, ya, seorang lelaki pernah berkata, ya, Ibnu Abdi Rabbah dari Imran bin Hattan mengandungi nasihat. Dia kata kepada isterinya, isteri dia ni seorang wanita yang cantik dan masih muda, sedangkan dia sendiri, ya, seorang lelaki yang tak handsome. Akhirnya dia, kau kata duduk sebelah bini tu bukanlah bagai pinang dibelah dua lah, bagai pinang terpecah jatuh, macam tu lah, ya. Dia kata kepada isteri dia yang cantik, sesungguhnya aku dan engkau akan masuk syurga insya-Allah. Maka isterinya tanya, kenapa? Bagaimana itu boleh terjadi? Imran kata kepada isteri dia, aku diberi isteri secantik dirimu, lalu aku bersyukur. Dan engkau diberi suami macam aku. Maksudnya yang rupa biasa je, yang rupa tak handsome, ataupun rupa tu memang kalau orang tengok tak minat, ya. Maka dia kata, engkau diberi suami macam aku, lalu engkau sabar. Ni Imran kata pada isteri dia yang cantik. Maksudnya Imran tu dapat isteri cantik, dia syukur. Syukur ni maksudnya dia kembalikan nikmat tersebut dengan kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau suami isteri cantik, kemudian dia suka menayang isterinya, dia suka, kata isteri dia pakai lawa-lawa, tunjuk dekat orang, aku ada bini cantik, berbangga, itu bukan syukur namanya. Ya, Imran dia bersyukur, ya. Bersyukur ni dia akan bawa kepada kita mentaati Allah. Dan dia kata isteri dia pula dapat suami yang, minta maaf sebut, ya, yang tak handsome macam dia. Isteri dia sabar layan suami dengan baik, yang tidaklah mata nak melirik pandang lelaki lain yang handsome. Dia tak ada menyakiti hati suami dengan puja orang yang handsome depan suami ke. Mentang-mentang suami tak handsome, dibanding-banding dengan orang handsome yang lain. Dia sabar. Maka itu Imran kata dua mereka akan masuk syurga. Ini merupakan satu sanjungan lah kepada isteri beliau. Maka isteri-isteri sekalian, sabarlah melayan suami kerana di situ ada nilai ibadah. Kemudian yang terakhir, ya, seorang A'rabi, dia pernah ditanya tentang wanita sedang dia memiliki pengetahuan mendalam tentang wanita. Maka dia kata, wanita yang paling utama adalah yang paling tinggi bila berdiri, yang paling besar bila duduk, yang paling benar bila bicara, yang bersikap halus ketika dia sedang marah, yang bila dia ketawa dia senyum je, bukan ketawa melengking-lengking, ya, terasa kita. Apabila berkarya, dia memperindah karyanya, yang mentaati suaminya, yang berada di rumahnya, terhormat di tengah kaumnya, dan hina tak kala sendirian. Hina tak kala sendirian ini lebih kepada dia banyak, ya, bermuhasabah, dia banyak beribadah kepada Allah, ya. Banyak kasih sayangnya, banyak anaknya, dan urusannya terpuji. Ya, lalu dia ditanya, apakah gambaran sejahat-jahat wanita? Beliau menjawab, sejahat-jahat wanita adalah yang tertawa, tidak kerana tertarik kepada sesuatu saja-saja dia, ya. Kemudian dia mengatakan benda yang dusta, dia suka mengajak bertengkar dengan suaminya, hidung di langit dan punggung di air. Maksudnya dia boosting, ya. Dia dalam keadaan yang angkuh, bongkak dan sebagainya.
Maka wanita yang sebaiknya ialah taat kepada suami dan dia memenuhi hak suami. Dan sejahat wanita ialah wanita yang merasa sombong dan dia merasa tinggi daripada suaminya. Jadi saya nak sebutlah di sini, perempuan, wanita sekalian, cubalah taat kepada suami sehabis baik. Dan kepada suami juga layanilah wanita dengan baik dan santun. Kerana kalau lelaki atau suami layan wanita dengan baik, memudahkanlah isteri itu untuk taat sebenarnya, ya. Jadi sama-samalah berusaha untuk keharmonian rumah tangga. Ingat, jangan menolak ajakan suami tanpa ada sebab yang kukuh. Bersabarlah dalam melayan suami atau isteri, kerana dalam kesabaran dan ketaatan itu Allah pasti berikan pahalanya. Sekian saja, terima kasih kepada semua atas sokongan dan tontonan, dan saya mendoakan kita sama-sama mendapat afiah, kesejahteraan dan juga mendapat manfaat daripada ilmu yang saya kongsikan pada pagi inilah. Sekedir-kedir saya ni, sedikit ilmu yang saya kongsikan, mudah-mudahan adalah manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada sebarang salah dan silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi bulan hadapan.